العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. Al-Fadhilatul Muslim Majlis, seluruhnya tuan-tuan muslim dan muslimat atau Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita bertemu pada pagi ini di dalam sebuah taman dari taman-taman syurga. InsyaAllah pertemuan ini akan berulang bila mana kita masuk dalam syurga esok, insyaAllah. Pada pagi ini kita berada pada nasihat yang ke-30 dalam hadis yang diriwayatkan daripada riwayat Imam Muslim radhiyallahu taala anhu yang Nabi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirati, tidaklah dunia dibanding akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi, tidaklah dunia dibanding akhirat melainkan ialah seperti salah seorang kamu memasukkan ataupun mencelup jarinya ini ke dalam laut. Falyanzur bima yarji', maka hendaklah ia melihat apa yang tinggal kekal di jarinya. Itulah bandingan dunia dibanding akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ialah tempat kita mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang kekal, untuk kehidupan yang abadi di negeri akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi kita sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadikanlah diri kamu di dunia seolah-olah kamu ialah orang dagang ataupun orang yang lalu di jalanan sahaja. Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelamatkan umat manusia daripada sisaan Allah yang maha pedih di negeri akhirat sana, telah memberikan pada kita satu pedoman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi suruh kita jadikan diri kita seperti seorang dagang di dunia. Dagang ni maknanya dia bukan orang sini, dia berdagang di sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh kita kata pedagang-pedagang ni mereka ada negeri mereka sendiri yang mereka datang berniaga ke negeri orang. Jadi mereka disebut pedagang-pedagang. Orang dagang ni dia orang asing, dia bukan orang sini. Kita asal-asal kita ialah syurga, dan balik kita pun kita nak balik ke syurga juga. Itu negeri kita yang sebenar-benarnya. Maka Nabi kita SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suruh kita jadi orang dagang. Jadi seperti orang dagang hidup di muka dunia. Orang dagang ni dalam sebuah hikmah yang lain disebut al-gharibu a'ma walau kana basira. Orang dagang itu buta sekalipun dia celek. Saya mai daripada Kedah. Alhamdulillah kawasan kami kawasan yang duduk di luar daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terkesan juga sebab semua perkara dialog start. Jadi bila semua perkara dialog start, maka terkesan jugalah orang kita nak buat contoh macam madrasah kami tengah duk membangun, nak beli barang susah sebab semua dulu start. Jadi kedai-kedai yang duk di Kolon Nerang, di Pokok Senga, semua terikat dengan kedai sana. Jadi bila saya mai ke Selangor, ke Kuala Lumpur ni, masalah Sayyidina Muhammad, ke Putrajaya ni, jadi saya ni walaupun celek tapi buta, tak tahu tak mana duk surau Fathur Rahman. Orang kena bawa mai, tercengak-cengak tak mana surau, nampak macam sama ya. Oh tu surau. Mai di surau pun tak tahu tak mana tandas. Kita kena tanya tandas tak mana. Maknanya kita buta di negeri orang. Allahumma salli ala sayyidina. Saya ni mai ke KL ni 10 tahun lah. Awal lagi tahun lebih daripada 10 tahun, tahun 2007 mai dah. Waktu mula-mula mai ke KL ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang panggil, orang jemput menyampaikan kuliah pertama saya di KL, kuliah Maghrib. Kuliah Maghrib tu nak cakap konon-konon nak cakap KL. Orang pun tak faham cakap apa ustaz ni, campak-campak. Akhir lepas tu kawan bawa saya, dia kata ustaz cakap Kedah lah senang bagi orang faham, tak faham pun tak apa. Akhirnya barulah saya ceramah jadi okey. Rupa-rupanya orang KL faham juga, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, 10 tahun lebih dah main Kuala Lumpur, tapi tak reti juga Kuala Lumpur.
Dulu lagi teruk, dulu tak ada Waze, tak ada Google Map. Jadi bertelefon nak main kuliah subuh, telefon sini, kadang-kadang kawan tu angkat, kadang-kadang kawan tu tak angkat. Sesat sana, sesat sini. Orang KL pun pakai Waze juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Main dari orang ni kita bodoh, kita tak reti, kita perlu panduan. Di dunia ni yang diutuskan untuk menjadi penunjuk jalan ialah Rasulullah. Di dunia ni kalau nak selamat, ikut panduan Rasulullah, jangan buat pandai-pandai. Kita tak reti negeri ni. Negeri ni bukan negeri kita. Kita orang-orang syurga, kita asal sana. Nabi Allah Adam asal daripada syurga, kita keturunan sana. Tapi ada orang yang main dunia ni, dia buat pandai-pandai nak ikut dia, akhirnya dia apa? Sesat. Dia gelincir daripada kebenaran, tak tahu jalan sudah, tak tahu nak pergi mana, bela tengah-tengah jalan, pening sebab tak ikut pedoman, buat pandai-pandai sendiri. Bila ada masalah nak cuba rongkai, sampai bila pun tak boleh rongkai, mati. Semalam kawan-kawan cerita ada satu tempat di Jepun, tempat bunuh diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerajaan mempersiapkan tempat tu tempat bunuh diri. Kita mujur tak sampai ke tahap tu lagi. Jepun ni subhanallah, oleh kerana mereka bukan Islam, mereka tak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang sungguh. Saya pergi ke Jepun dalam akhir tahun lepas, pergi ke Osaka. Orang kata, Ustaz Nabi, apa Jepun? Ada apa Jepun? Jumpa ulama mana? Saya kata, bukan nak cari ulama, tapi nak tengok satu negeri yang katanya di sana praktikal Islam terbaik. Walaupun mereka bukan Islam, tapi ajaran Islam dilaksanakan di sana. Tadi pergi nak tengok hak tu je. Sampai Jepun susah nak makan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad jalan cari kedai makan, pakai wih jugalah. Sampai jumpa kedai makan, dia suruh tu masuk dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nampak macam orang Islam, tapi hati berdetik, Islam ke mereka ni. Di luar tulis apa ni, restoran makanan Islam. Masuk kita ingat mereka Islam, tapi ada di kalangan rombongan kita, dia tergerak nak tanya, are you Muslim? Oh, sebut-sebut tanya Muslim, marah. Kami bukan Islam. Soalan Sayyidina Muhammad, oh bukan Islam ke? Cuma lepas masak makanan Islam, lepas tak Islam pun. Oh, kalau macam tu, I'm so sorry. Kali pun keluar. Pasal saya tak boleh makan. Kita diajak untuk hanya makan orang bertakwa. Walaupun segi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segi fake-nya, kalau makanan tu tak ada unsur haram, jadi makanan Islam yang dimaksudkan oleh orang bukan Islam tak ada ba'lih bayar je. Tak ada ba'lih bayar, Islam lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi kita ni, kalau kita bertariqah, dia panggil, itu bersyariah. Syariah ni maknanya kita pasti makanan itu makanan yang sumbernya tak ada haram, kita bersyariah. Tapi tak cukup kita sekadar bersyariah, kita kena bertariqah. Apa nama bertariqah? Bertariqah maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita wara'. Mungkin orang lain, orang bersyariah boleh, tapi orang bertariqah tak boleh. Bila kita bertariqah, mana kita berjalan kepada Allah. Bila kita jalan pada Allah, kita kena alert perkara-perkara yang sebut wara'. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sana Nabi kata, la ta'kul illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu jangan makan melainkan makanan orang bertakwa.
Dan jangan makan makanan kamu melainkan orang bertakwa juga. Jadi saya pun tak jadi, kami pun keluar. Nak balik pun kawan-kawan makan juga di kedai orang Jepun, masalah Sayyidina Muhammad, tapi ditulis Muslim food. Saya tak makan sebab kita bertariqah. Pada mereka silakan makan. Tuan-tuan, ini pedoman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di kedai pun tak makan. Itu kedai orang Islam. Bila anak murid tanya untuk guru pasal apa tak makan di kedai, dia kata kotor. Makan di kedai tu kotor, kata dia. Kotor macam mana? Itu kena mengaji dalam masalah orang bertariqah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak makan juga, tengok dia pada ujung sana sampai ujung sana, siapa pada kita paling hati kita sedap hati orang panggil. Ni kita sebenarnya kita ada scanner dan beri kita untuk mengesan antara sana dan sana, sama hak mana paling baik pada kita. Pada baik ini bukan pada sedap. Pada baik ialah pada rasa dalam firasat. Sebab itu firasat ni mesti kena ada pada orang Islam. Firasat ni ialah hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam sebuah hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah firasat orang beriman sebab ia melihat dengan cahaya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada saat Nabi dah wafat, pada ketika itu dia berziarah ke rumah Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Dalam perjalanan nak pergi rumah Sayyidina Osman, selisih dengan satu orang perempuan di tengah jalan. Orang perempuan ni, bismillahirrahmanirrahim, selisih dengan Sayyidina Osman tempat yang ada lecah, mungkin hujan, mungkin apa, ada ayam. Bila betul dengan Sayyidina Osman, perempuan ni tarik kain. Dia tarik kain, sinting kain dia. Dia sinting kain dia. Jadi Sayyidina Anas tertengok betis dia. Tertengok betis dia. Dia pun terus perjalanan. Sampai di rumah Sayyidina Osman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi salam. Waalaikumsalam. Soalan yang pertama keluar daripada mulut Sayyidina Osman, aku tengok kesan-kesan zina di mata kamu. Sayyidina Anas terkejut. Kata Sayyidina Anas, awahyun yunzal? Wahyu turun lagi ke? Hantar mana? Wahyu masih turun ke? Kata Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah firasat orang beriman sebab ia melihat dengan cahaya Allah. Rasa hati. Firasat ni dia mengikut kuatnya iman. Kata ulama, al-firasatu ala hasbi quwwatil iman. Firasat mengikut kekuatan iman. Bila iman kita kuat, firasat kuat. Bila ibu sawak tu kuat, jadi cahaya yang cahaya yang menyuluh itu kuat. Kalau torchlight kita, masalah Sayyidina Mak, bateri tak ada, cahaya tak terang. Bila bateri cukup, cahaya terang. Begitu. Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika nak makan, kalau unsurnya tak baik, dia rasa berdenyut di hujung jari dia, kuat sangat. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hanya melihat warna, dia tahu dah tak halal. Warna dia tahu dah syubhah. Maka tuan-tuan, ni pedoman yang Nabi kita tunjuk macam mana nak hidup di muka dunia. Dunia ni, kata ulama, ad-dunya aqallu minal qalili wa azallu minal zalili. Dunia ni dia lebih sedikit dari barang yang sedikit. Dunia ni dia lebih hina daripada perkara yang hina. Nak kata apa ni? Kalau benda tu sikit,
dunia lagi sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau sesuatu itu hina, dunia lagi hina. Maka sebab itu Nabi sebut ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dilaknat semua dalam dunia kecuali zikrullah, Mana sebab itu apa segala kita kena, apa yang kita buat, kita kena bersabit dengan Tuhan. Apa segala yang kita beli, kita mesti kerana Allah. Apa segala yang kita miliki, mesti sebabnya kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa segala mesti sabit dengan Tuhan. Kalau kita nak mengasihi sesuatu, kerana Allah. Kalau kita nak mengasihi seseorang, kerana Allah. Kalau kerana Allah, kait dengan Allah, itu terselamat daripada dilaknat oleh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita tak kait dengan Tuhan, semua laknat. Apa makna laknat? Laknat maknanya jauh daripada rahmat Allah. Maka sebab itu iblis disebut dengan iblis laknatullah. Mana iblis yang jauh daripada rahmat Allah. Maka sebab itu Fir'aun disebut Fir'aun laknatullah. Fir'aun yang jauh daripada rahmat Allah. Tapi orang Islam tak boleh kata laknatullahi alaikum. Jangan kata orang Islam macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad, macam mana boleh kata ke orang Islam laknatullah? Jangan. Jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, laknat ni untuk orang kafir je. Bila melaknat orang, kalau orang tu tak seperti mana yang kita kata, balik kita balik. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu ada kaedah yang menyebut man kaffara mu'minan faqad kafar. Wa man syakka fi kufril kafir faqad kafar. Wa man lam yukaffiril kafir faqad kafar. Kaedah tersebut, siapa yang mengkafirkan orang beriman, dia kafir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang syak pada kafir orang kafir, kafir juga. Dia kafir. Dia semua berhala. Dia pergi tokoh. Kita syak Islam ke kafir? Kafir. Bila kata kafir, kita kena kata dia kafir. Siapa yang kata wa man lam yukaffiril kafir faqad kafar, siapa yang tak mengkafirkan orang kafir, kafir juga. Dah ada kafir, kata kafir lah. Soalan Sayyidina Muhammad, hak Islam jelas, hak kafir jelas. Maka tuan-tuan jaga. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi pedoman pada kita. Dunia teratu dah. Dunia teratu je. Dia hina daripada benda yang hina. Dia sedikit daripada perkara yang sedikit. Taib. Sebab itu Nabi kata dibanding dunia dengan akhirat ialah seperti jari kita, kita celup dalam laut, kita angkat, jadi tinggal di jari itu banyak mana. Itulah dunia. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak perlu berbangga dengan dunia. Kita berbangga dengan akhirat sana. Kalau orang tu kereta hebat pun, kalau orang tu rumah besar pun, kalau orang tu orang panggil jutawan sekalipun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok sebelah mata ya. Orang ni kalau nak tahu ahli dunia, dia suka bercakap hai dunia. Orang ni kalau dia ahli akhirat, dia lemah kalau orang bercakap tentang dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu masa, satu orang kawan saya, kita pun belajar. Kita ni kalau kita nak kawan dengan orang yang kalau kita cakap dengan dia, ilmu kita bertambah. Kalau kita dengar, kita cakap dengan dia, bertambah ilmu kita. Ada satu orang kawan saya, waktu tu kami nak pergi Mesir, salah saya, tahun 87 dan 88 nak pergi Mesir. Jadi pakat buat persediaan nak pergi Mesir ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakat beli baju sejuk, beli kasut. Kalau duduk kita Malaysia ni pakai kasut slipper je, kasut biasa-biasa je. Nak pergi Mesir kena pakai kasut selum, kasut bertutup.
Sebab negeri Mesir ni orang pesan Salah Sayyidina Muhammad tak boleh pakai kasut macam tu. Kalau pakai kasut macam kita-kita ni, sehari tinggal kasut. Sebab di Mesir ni bas kena lompat, turun kena terjun. Tu tak pergi Mesir tak tahu. Bas ni bila kita nak turun, dia bukan berhenti habis, dia jalan pelan-pelan, kita kena terjun. Tak lagi nak naik kena lompat, sebab dia bukan berhenti sungguh, dia jalan pelan-pelan, kita kena lompat. Allah, kalau pakai slipper cabut habis, tinggal ikut tu ya. Terjun pun ada cara, nak naik pun ada cara. Kalau silap terjun jadi gasing, pusing, ramai dah masuk hospital. Jadi orang pesan, banyaklah pesanan-pesanan yang duduk di Mesir. Mesir ni kalau ambil wuduk tak boleh, kalau ambil wuduk kena lap. Kalau tak lap jadi rheumatism, ayak masuk di sendi. Banyaklah orang yang kena buat pendahan buat keluar ayak daripada sendi. Pelik dari Mesir ni. Kita duduk sini tak boleh, kita ambil wuduk kita jangan lap, makruh. Di Mesir wajib, pasal nanti mudarat. Jadi salah seorang kawan saya dia beli kasut. Kasut dia beli ni, dia tak pernah beli kasut semahal itu barangkali. Jadi kan kita pun tengok kasut baru canggih ni, kasut Johnson, kasut ada zip tarik lah. Masya Allah Syekh, kasut entah. Dia balik apa kat saya? Bukan apa nak tengok ahlul dunia. Kena lah. Bukan apa kata nak tengok ahlul dunia. Pasal ahlul dunia ni tengok mesti nak tegur. Ambil lawa baju, ahlul dunia lah tu. Jadi kalau tak mau orang cop kita ahlul dunia, jangan tanya hai dunia. Tadi masalah saya nama soal dunia ni dikira nak tanya. Jadi kita pun masalah saya nama ejahlah belajar. Janganlah duk tanya, nanti orang cop ahlul dunia malu lah. Masalah saya Muhammad. Ahlul akhirat dia tak pandang dunia pun. Dia tak nampak pun orang kereta besar ke, rumah hebat ke, hang jutawan hang apa. Kalau hang tak ada kait dengan Tuhan, hang duit banyak, apa nilai hang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebanggaan kita ialah akhirat. Kebanggaan kita ialah Allah. Kalau dah ada Allah, walaupun duit tak ada, kita ada segala-galanya. Kalau kita dah ada Allah, walaupun tak ada nama, kita dah miliki semuanya. Tapi kalau kita tak ada Allah, walaupun ada semua, macam apa pun tak ada. Macam mana? Kalau Tuhan tak ada, dunia ni semua tak cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua tak cukup dunia ni. Satu orang saya jumpa, saya belajar. Dia ni subhanallah, bilal masjid. Tak pernah pakai baju lain, putih je baju dia. Pakai jubah putih, pakai serban putih. Nampak orang tu, nampak cara-cara ni, kereta dia mesti macam dia. Tengok kereta dia, ya Allah, resdung. Tak resdung. Kereta resdung, berlubang sana, berlubang sini, rebek. Ya Allah. Bila sembang dengan dia kata, Allah, dia beli kereta baru, Ustaz, bukan nak pergi mana pun. Nak pergi masjid rumah je, Ustaz ada Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi makna kalau tak ada keperluan, tak payahlah. Kalau ada keperluan, tak apa. Tak ada keperluan, dia tak ada keperluan. Sebab dia nak main masjid, pulang rumah dia aja. Ustaz ada Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Nabi kita mengajar dunia ni serba sikit. Serba sikit dunia ni. Cuma cuba tengok dunia ni, umur kita pun tak panjang. Nabi sebutlah hadisnya, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku di antara ialah di antara 60 hingga 70 tahun saja. Ni umur umat Muhammad. Kalau Allah lebihkan umur dia, tengok. Kalau lebih dari 70, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak mati lagi, panjang 72, 73, 75, 76, 96. Tengok umur dia. Kalau dalam taat, berarti Tuhan nak bagi jadi dia sebaik-baik umat. Faham tak? Kalau Tuhan bagi umur dia panjang, duk buat taat, duk buat baik, berarti Tuhan nak bagi dia jadi sebaik-baik umat Muhammad. Tapi kalau sebaliknya,
Tuhan nak bagi dia jadi umat yang paling buruk dalam umat Muhammad. Dua perkara ya. Berpadukan hadis Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu tu umatku, ialah siapa yang umurnya panjang, amalnya baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau umur panjang, masjid tak kenal. Umur panjang, kuliah tak pernah tahu. Umur panjang, ibadat tak ada. Ibadat tak ada ni macam mana? Sunat tak buat, tu mana tu orang tu ibadat tak ada. Benar fardu, hak tu wajib dah kena buat. Benar sunat tu tak buat, berarti tak ada ibadat. Dunia ni melangsungkan kehidupan hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari, tak bertambah pun amal kebaikan. Dia bertambah hari demi hari, kena bertambah amal kebaikan. Hak kemarin, hari ni, hak esok, hak lusa, kena bertambah amal kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Quran kena bertambah baca, zikir kena bertambah zikir, selawat kena bertambah selawat, kena tambah, kena top up hari-hari, kena tambah hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kena prihatin terhadap waktu-waktu utama, waktu-waktu perdana pada agama. Ahli dunia, waktu perdana dia maghrib dan isyak, tu dia panggil berita perdana. Sebab waktu tu orang pakat ada di rumah, katanya Sayyidina Muhammad, waktu tu iklan dalam berita tu mahal pasal waktu tu perdana. Pada agama, waktu paling perdana ialah waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Allah puji orang yang kata astaghfirullahalazim pada waktu sahur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tentu terletak keselamatan kita di atas muka dunia. Orang yang bangkit tahajud, insya-Allah dia sentiasa mulia. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat tu sebut, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangun tahajud. Wa minal lail, sebahagian daripada malam, fatahajjad bihi, bangkit tahajud dalam waktu tu. Allah kata nafilatan laka, hak ni bukan wajib kepada engkau, tapi sunat engkau buat, sukarelawan engkau melakukan. Lepas tu Allah sebut asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau di makam yang terpuji. Mana saya bangkit tahajud, Allah kata kat Nabi, bangkit tahajud time ni engkau akan duduk di makam yang terpuji. Maknanya engkau tak ada siapa pun akan dapat mampu menghina engkau. Kalau cuba orang nak hina juga, orang yang hina itulah akan dihina. Ni orang bangkit tahajud. Jaga-jaga dengan orang bangkit tahajud. Allahumma salli ala sayyidina. Takkan jatuh sama sekali, insya-Allah. Saya ingat Turun Aziz dulu. Turun Aziz ni cerita anak dia, sejak daripada kami kenal ayah kami, dia adalah orang yang tak pernah meninggalkan tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahajud pula jadi nyawa dia dah, jadi darah daging dah. Ada satu orang sahabat saya, dia ke pondok Tok Guru ke Pulau Melaka. Dia sampai tu dalam pukul 12 malam. Dia tengok, bismillahirrahmanirrahim, kereta Tok Guru tak ada. Dia tanya, Tok Guru pergi mana? Orang beritahu Tok Guru ke Gua Musang ceramah. Dia tunggu, dan kira-kira dalam dekat-dekat pukul 2 katanya Tok Guru balik, kereta masuk. Dia Tok Guru balik time ni, dia tahu. Maknanya Tok Guru ni setiap malam time tu dia balik. Dia faham nak tahu time mana Tok Guru balik. Setiap malam Tok Guru keluar. Kita ni kalau tua macam tu tidur awal, tapi ulama ni dia tak tidur awal sebab dia ada program dengan umat. Akhir dia pun nak tidur. Tengok Tok Guru masuk dalam masjid pakai baju pagoda, ada serban atas bau, ada kepiah atas kepala. Masuk masjid sembahyang. Allahu Akbar. Kita balik-balik tempat tu nampak sembahyang kan, nampak bantai. Nampak tikat sembahyang kan, nampak
nampak bantai no. Nabi nampak, Tok Guru nampak tikar semayang. Tu dia panggil ahlullah. Dia rapat dengan Allah. Kita renggang dengan Tuhan. Akhirnya subhanallah semayang. Tok Guru semayang. Sebab tu alim ulama ni lepas letih lepas semayang. Kita letih tidur, lepas letih semayang. Sebab tu para alim ulama mereka berlama-lama atas tikar semayang. Lepas riadah, lepas berlama-lama atas tikar semayang. Riadah kita berjogging. Tuan-tuan, akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Tok Guru habis semayang, dia pun pergi kata Guru salam apa semua. Mari mana? Dia temui pada Kedah, semang-semang sikit, Tok Guru balik. Esok dalam pukul 5 pagi salah Sayyidina Muhammad dengarlah orang gerak solat. Tok Guru main gerak. Kalau dia bangkit pukul 5 pagi dia main gerak, dia bangkit pergi rumah. Kalau kita kata paling kurang pukul 4.30 kan, 2 jam main tidur. Solat Allahu Akbar. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kata anak dia ialah orang yang tak pernah meninggalkan tahajud. Dia tak pernah tinggalkan tahajud sejak umurnya 15 tahun. Itu ibadat dia. Sebab itu siapa berjatuh lah Tok Guru. Tak jatuh. Orang berjatuh dia jatuh. Itu tahajud. Pasal Allah jamin, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pastilah Allah akan mengangkat engkau di makam yang terpuji, insya-Allah. Jadi pemimpin, jaga tahajud. Jadi bos, jaga tahajud. Meniaga apa pun, jaga tahajud. Jadi orang apa pun, jaga tahajud. Takkan jatuh, insya-Allah. Sebab mulia duduk pada sisi Allah. Sebab tu Allah kata, walillahil izzatu jami'a. Bagi Allah lah kemuliaan semuanya. Kalau nak mulia, kita tak kait dengan Tuhan, hina. Tapi mulia ni kait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Maka sebab itu mereka ahli akhirat, mereka tak berbangga siapa yang banyak harta. Ahli akhirat berbangga siapa amalannya banyak. Maka sebab itu di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pesanan kepada kita, janganlah kita berbangga dengan akhirat. Jangan berbangga dengan dunia, berbanggalah dengan akhirat. Rasulullah ajak kita. Satu hari Nabi duduk di rumah. Tiba-tiba orang main bagi tahu Rasulullah, kata orang main berlungguhkan emas di masjid Nabi. Melungguh emas masjid Nabi. Jadi bila Nabi dengar macam tu, Nabi tak faham. Nabi pergi masjid, mai orang lungguk dalam masjid dia, soalan Sayyidina Muhammad, Nabi lalu, Nabi tengok pun tak. Kalau kita berhenti tengok, siapa yang bagi banyak tuan ni ya? Tak, Nabi lalu je, Nabi tengok pun tak. Saya bayangkan seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita lalu tepi tek. Nenek kita tengok kucing, kita pergi tengok kucing mana berak ni ha. Comel letak dia ni. Ada yang tu lah. Bila tengok tak tengok. Itulah bandingan yang saya rasa. Nabi tak tengok pun Nabi masuk sembahyang. Sikit pun Nabi tak berhenti. Lepas sembahyang, Nabi kata, mah ambil. Nabi tak ambil, Nabi suruh ambil. Di antara yang ambil ialah Al-Abbas, ponakan Nabi. Al-Abbas ni dia ambil, tuan bayang tak? Dia seorang je ambil. Dia buh dalam kain macam ni, teridak ni. Dia nak angkat pun tak lahat. Banyak sungguh lah. Tu dia seorang. Soalan Sayyidina Muhammad. Sampai dia kata, Rasulullah tolong angkat saat buah tak bau. Nabi kata tak. Nabi kata tak. Kalau engkau tak mau angkat pun suruhlah sahabat-sahabat engkau tolong sah buah lambu atas buah aku. Nabi kata tak. Nabi kata tidak berdapat makannya. Sampailah Nabi tak suruh pun siapa ambil buah atas buah dia kena buat setengah. Kalau dia angkat tak mampu, dia kena buang setengah. Itu pun dia angkat sampai melentur badan dia, atau melentur. Punya berat. Balik. Nabi tengok dia angkat balik sampai hilang daripada pandangan Nabi. Last Nabi kata,
Nabi geleng kepala ya. Dunia salah. Nabi tak ambil. Nampak Nabi ambil. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni ambil tapi kena bagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian hak kami rezekikan, mereka menafkahkan, kena awak keluar balik. Tu kaedah dunia. Dunia ni kena ambil simpan, mudarat. Simpan dunia, dia macam simpan ular dalam rumah. Faham tak? Kemarin saya nak kereta, tapi kuliah tengok-tengok kalau jengking dalam kereta saya, main mana kalau jengking ni? Saya ni pelik sikit. Rumah saya ni suka masuk makhluk-makhluk jenis tu, kalau jengking, ular, skorpion lah, ipan bara. Tapi kami tak boleh pukul. Tak boleh pukul. Kalau pukul mudarat. Sekali tu pengalaman, isteri saya dia tak faham lagi. Pukul Allah, berhari-hari, berminggu-minggu sakit. Dia kena dam. Jadi tak tahulah hak mai tu apa, masalah Sayyidina Muhammad, dia nak protect kita katanya, dia bukan nak main serang kita. Kadang-kadang masuk dalam rumah dalam bilik, wih kalau jengkin, kalau demai malam ketik jenuh tu. Tapi tak lintas ya. Dia tunjuk demai, kita suruh kena slow keluar. Habaq anak-anak. Pada Sayyidina Muhammad. Marilah kereta, macam mana lah kereta dia boleh masuk tu, saya pelik tu. Soalan Sayyidina Muhammad, kita keluar-keluar tutup terus kereta. Dan masuk ke mana kita tak kerti Rumah pun rapat-rapat, untuk kunci rapat, pintu mana ada lubang boleh masuk ke mana? Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, kalau dalam rumah kita simpan ulang, bahaya, mana boleh. Begitulah dunia ni, kalau kita simpan, bahaya. Dunia ni kena buat keluar sikit. Kalau simpan duit di bank, dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam bank, baik, kena buat keluar sikit, bagi kat masjid. Dalam bank, dalam akaun tu ada buat keluar sikit, bagi kat anak yatim. Kena buat keluar bagi. Kalau tuan berhenti di Putrajaya ni, ada orang jual roti canai ya? Ada juga orang jual roti canai. Kita beli roti canai, kita makan roti canai. Kita kata roti kahwin ada tak sini? Roti kahwin ada? Ada. Ingat tak ada? Roti kahwin ni roti telur campur roti biasa. Kalau roti kahwin, roti biasa di Putrajaya ni berapa ringgit? RM3.5, RM2.5. Kita pun makan. Bila makan, masalah Sayyidina Muhammad nak keluar daripada warung tu, ada 2-3 orang lagi duk tinggal tu. Masalah Sayyidina Muhammad aku RM50 habaq dekat apa ni, hak duk tibak tu jana tu, lebih semua saya bayar RM50 ya, bukan banyak pun. Masalah Sayyidina Tuhan bagi RM500 balasan dia. Jadi bayar, buat seminggu sekali sudah lah. Kalau tak membuat hari-hari pun, hari Jumaat buat. Hari Jumaat ni hari mulia. Jadi gunakan hari mulia, pahala boleh dapat banyak, bagi pada hari itu, menyumbang. Dia panggil bak nuri. Kalau bahasa saya tu, saya kata RM50 saya bak nuri semua ni. Kalau tak cukup, masalah Sayyidina Muhammad, mereka bayar lah, bukan saya bayar. Saya RM50 ya. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, begitu. Dunia ni jangan simpan, kena bagi. Bila bagi baru dia subur. Sebab kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, kita kerja ni, kita pun tak confirm kita layak dapat semua ke elang kita ataupun tak. Kita sendiri pun tak pasti. Cikgu masuk kelas, ada tak terlewat masuk kelas? Ada tak masa terlewat masuk kelas? Tu dapat ambil gaji semua pula tu, macam mana? Jadi hak tu kita rasa bukan hak kita untuk layak kita terima. Ambil sedekah. Jadi hak itulah yang menyuburkan harta kita. Hak tu membersihkan harta kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semua ni ialah kerana kita nak bahagia di akhirat sana. Dunia ni kalau kita ambil, jadi kita kena berawas dan berhati-hati. Lepas tu kalau kita ambil, kita kena kongsi. Macam ilmu juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila ada ilmu kena kongsi, cerita ke orang sama.
Saya teringat Allah SWT Sayyidina Muhammad, ayah saya mengaji kuat. Seminggu sekali berimpun anak-anak, hari itulah dia kongsi ilmu waktu sarapan pagi hari Jumaat. Ni ayah nak cerita sikit. Dia ceritalah sekian. Ceritanya hebat-hebat. Hak dia mengaji tu, dia tulis. Jadi di antara ilmu yang saya menyampaikan, ilmu yang ayah saya cerita pada setiap hari Jumaat waktu sarapan pagi. Di antara satu ilmu saya nak cerita, ilmu yang dia cerita kat kami, anak-anak. Moga-moga Allah merahmati dan berkati dia, Sayyidina Muhammad. Satu cerita, ada satu masa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentera Islam nak sampai ke benua kecil India. Ke benua kecil India ni, tentera Islam dipimpin oleh panglima perang Islam nama Muhammad bin Al-Qasim. Bila sampai di India, tentera Islam ni, mereka nak menyampaikan Islam bawa armada tentera. Mereka bukan nak perang sangat, tapi nak suruh masuk Islam ya. Kalau kamu semua masuk Islam, kami tinggalkan kamu, kami nak pergi negeri yang pula. Tu je. Tapi kalau kamu tak mau masuk Islam, pilihan kami yang kedua, turun daripada tapak pemerintahan, bagi kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi kami memerintah. Dah tak masuk Islam, bagi kami jadi raja, kami menteri, hampa ikut kami jadi rakyat. Hampa tengok kami merintah macam mana. Lepas tu bila dah hampa setuju nak masuk Islam, dia kadang-kadang macam ni, produk kita kalau kita tak bagi orang besar, orang tak tahu kan. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita produk kita jual, tak bagi orang rasa, orang tak beli. Sebab tu orang buka kedai, dia buat kenduri dulu, dia tak makan. Hak minggu depan, hari ni kena bayar lah. Produk Islam macam tu lah. Dia merintah, dia tunjuk cara macam mana merintah, Islam merintah. Lepas tu mereka mau masuk Islam, okey, kami pergi dari pula. Pilihan ketiga berperang, dah tak mau hak pertama, tak mau kedua, okey kita perang, ni paksa turun, kami merintah. Bila sampai di India, Sayyidina Muhammad, tentera Islam tak berhadapan dalam satu wilayah tu, tentera Islam tak berhadapan dengan tentera Sunni macam Lok Stag hari ni. Sunni Lok Stag, mana pihak-pihak kereta ni, tak berani lah. Sebab seorang 1000 keluar jumpa polis 1000, polis bagi emas tapi kena bayar 1000. Satu orang tu keluar daripada taman je, Sayyidina Muhammad berasa nak keluar rumah, keluar suami isteri, nak pergi kedai runcit depan tu je, Sayyidina Muhammad keluar jumpa polis tak padan, nak beli apa ya, kena bayar 2000. Akhirnya sunyi semua, tak keluar mana. Sampai di wilayah tu, subhanallah, sunyi. Mana habis-habis orang tinggal rumah je. Pakat lari masuk bukit. Pakat lari masuk bukit, duduk di gunung-gunung. Buat apa di bukit ni? Pagi-pagi macam ni nak tengok asap keluar daripada, tak tengok asap keluar. Sebab tentera ni biasanya keluar sampai sebuah negeri, mereka akan musnahkan negeri tu. Dia bakar, rogol dan sebagainya. Hari pertama tengok tak ada asap keluar, hari kedua tengok macam tu juga, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, tentera apa ni? Mereka tak hancurkan rumah, kalau mereka tak bakar rumah apa? Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akhirnya semua baptusan kita keluar tengok, pelik ni, keluar orang kampung ni, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tengok mereka berdepan dengan tentera yang terajaib dalam dunia. Sambut mereka ni, sambut, buat kenduri pula pun. Allahu Akbar, sambut elok. Tu akhlak tentera Islam. Lepas tu bercakaplah tentera Islam ni dengan penduduk di benua India tu, Sayyidina Muhammad. Saya tak tahulah cakap macam mana, ayam menyitik. Tapi tengah-tengah duk bercakap tu, lintas anak-anak gadis orang India. Tuan-tuan jangan bayang hak hitam tu, bayang hak Kashmir tu.
Lintas-lintas ni, lintas orang perempuan semua kali. Ini tentera-tentera ni tentera anak-anak muda. Muhammad Al-Qasim tu umur 17 tahun. Ketua perang Islam tu umur 17. Anak-anak kita 17 baru duk angkat motor wheeling. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lintas anak-anak gadis ni semua pakai palih macam tu. Allahu Akbar. Tu yang orang masuk Islam, akhlak. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tak ada lah sebab negara tidak mendidik umat. Salah senah. Jadi umat ni dia kena didik, dia kena ajar dengan praktikal hidup beragama. Kita ni hidup sehari-hari ni masalah Sayyidina Muhammad. Kalau tengok di Aceh, orang perempuan, budak-budak perempuan ataupun masalah Sayyidina Muhammad yang pakai tak senonok lah, mereka dikawal oleh polis syariah. Ada polis syariah, pelancong-pelancong mai ke hotel, hak perempuan, orang putih dinasihatkan buh tudung, buh kelumbung, macam orang nak masuk masjid negara kena pakai bergelok. Nanti kalau jumpa dengan polis syariah kena sama dengan salah kami. Ini pengawal kepada agama. Sebab itu kata ulama, ad-dinu usun wa sultanu harisuh. Ad-din usul, agama ini ialah asas, wa sultanu harisuh, kerajaan ialah penjaga kepada asas ini. Fama la usalahu famahdum wa ma la sultana lahu fadai'. Kata ulama, sesuatu yang tidak ada asas maka dia akan runtuh. Wa ma la harisa lahu fadai', sesuatu yang tidak ada pengawal maka dia akan hilang. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad, maka saat kita dah boleh main masjid lepas PKP yang panjang, jadi rakyat mesti dikerah balik main masjid balik, ikut SOP. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. SOP ni sebabnya bukan duk tang SOP tu nak mengawal COVID, dia sebab kalau kita menjaga SOP masalah Sayyidina Muhammad, insya-Allah Allah pelihara, terangkatlah bala ni insya-Allah. Tuan-tuan, ni pedoman yang Nabi tinggalkan dunia dibanding akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ialah seumpama jari celup dalam laut, angkat tinggal banyak tu ya. Itulah dunia dibanding akhirat. Kalau macam tu Allah kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Terakhir sekali saya minta izin pihak masjid, Pak Imam, Musi Masjid, Pusi Surang, untuk menyampaikan sedikit tujuan saya. Sekarang kami tengah membina sebuah masjid dalam pondok saya tu, Salah Sayyidina Muhammad, dan telah pun diluluskan oleh Majlis Agama Islam untuk dibangunkan masjid itu, Salah Sayyidina Muhammad. Cuma nak ajak semua nak jemaah kita pakat tolong bantu untuk mendirikan rumah Allah ni, insya-Allah. Jadi caranya saya nak minta tuan-tuan bagi nama dan nombor telefon saja. Salah Sayyidina Muhammad nak buat WhatsApp group. Lepas tu tuan-tuan sumbanglah sebulan RM10 saja. RM10 tu paling kurang lah. RM10 sebulan. Jadi kalau lah ada sampai 6 guru 7 guru, jadi dapat banyak juga tu sebulan pun Salah Sayyidina Muhammad. Jadi dalam tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada sekali, kalau tuan-tuan nak tanya soalan ke apa, saya jawab lah insya-Allah. Jadi mana tuan-tuan tolong saya pun tolong tuan-tuan juga insya-Allah. Mudah-mudahan kita insya-Allah boleh berukhuwah di dunia sampai ke akhirat sana insya-Allah. Jadi di luar sana lepas siap kertas tuan-tuan tulis ya. Lagi lepas masuk dalam guru tu, nanti saya boleh berkawan dengan Puan Putrajaya, insya-Allah. Jadi mungkin sebelum ni Salah Sayyidina Muhammad kita tak bertaut tali ukhuwah. Bila duduk dalam guru tu, saya tahu lah orang ni siapa, apa semua tanya soalan. Walaupun di alamanya lama-lama di alam nyata, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك